Tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak suka kepada harta. Pedoah kalau tak suka harta, pedoah. Tak ada manusia yang tidak suka kepada kilauan emas, permata dan juga harta. Cuma beza dia suka banyak ataupun sikit saja. Tak suka langsung, pedoah. Apa sebab? Kerana disebut dalam Quran surah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hidayat Muhammad Nafiah selaku pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Indra Muhammad Shahab bin Abdullah, Ahli Parlimen kawasan P084 Paya Besar. Yang saya hormati juga Tuan Haji Cik Samsul bin Ibrahim, Timbalan Pengurus Besar Pusat Kutipan Zakat Pahang. Yang saya hormati juga Tuan Haji Muhammad Azmi bin Osman, Pengurus Zon Timur Pusat Kutipan Zakat Pahang. Tak dilupakan juga Tuan Rumah Tok 4 Rosli bin Samad, Pengurusi JKKA. Para pegawai Alali Jawatankuasa Masjid Lepah Hilir 3, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini sempena program Karnival My Kampung 2023, dan saya bersyukur sekali lagi dapat menyampaikan ceramah di dewan yang bertuah ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 3,548 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 7 Februari tahun 2014. Maknanya sudah 9 tahun 8 bulan 19 hari. Dan saya sangat yakin tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Masa itu sempena dengan Maulidur Rasul. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat kembali bertatap muka di dewan yang bertuah ini, dan saya diminta berkongsi satu tajuk, iaitu tuaian akhirat. Hadirin hadirat sekalian, tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak suka kepada harta. Pedoah kalau tak suka harta, pedoah. Tak ada manusia yang tidak suka kepada kilauan emas, permata dan juga harta. Cuma beza dia suka banyak ataupun sikit saja. Tak suka langsung, pedoah. Apa sebab? Kerana disebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, manusia ni dia mesti suka kepada harta. Zuyyina linnasi hubbus syahwati. Manusia ni, kata Allah, yang buat manusia ni Tuhan, dia lebih kenal kita. Manusia ni, kata Allah, syahwat dia, nafsu dia suka kepada beberapa perkara.
Apakah antaranya? Syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah Ta'ala sebut nombor satu manusia ni paling suka perempuan. Pedaah orang lelaki tak suka perempuan. Pedaah. Artinya kalau tuan-tuan tak suka perempuan, tuan-tuan kena pergi berubat. Ada benda tak kena. Mana tengok ke orang lelaki suka lain macam, tuan-tuan kena pergi berubat. Songsang namanya. Dia bila tengok orang perempuan suka, itu normal. Sama ada tunjuk ataupun tidak sajalah. Suka. Yang kedua, manusia ni kata Allah dia suka wal banin, suka anak-anak. Suka. Macam kita yang dah berumur ni, anak dah besar belaka, jadi kita suka ke cucu. Ingat semua cucu. Suka budak-budak. Rumah meriah kerana ada budak-budak. Tanpa budak-budak, rumah kita sunyi macam kubur, senyap saja. Pukul 10 tidur belakang. Yang ketiga, Tuhan sebut wal qanatiril muqantarah. Manusia suka harta yang banyak. Bukan harta biasa, harta banyak. Terdiri daripada apa? Minadz zahabi wal fiddah, emas dan juga perak. Ini manusia. Kemudian wal khailil musawwamah. Khail ni maknanya kuda. Al musawwamah bermakna ar-ra'iyah, kuda yang berhias. Artinya suka kenderaan cantik, kenderaan selesa, kenderaan lawa, bersih, cuci semua. Suka. Kemudian apa lagi? Wal an'am, binatang ternak, termasuk juga binatang peliharaan. Di rumah kita ada bela oyen lah, macam-macam nama bubuk. Siang malam kalau dengan oyen, ada kad klenek lagi kucing kita. Sebulan sekali pergi medical check up. Saya ramai kawan-kawan bela kucing, sayang betul ke kucing. Siap buka akaun Instagram ke kucing dia. Ramai pula follower, macamlah kucing tu balas. Siap ada kad klinik, dia kata kucing kawan ni doktor kapur lagi 6 bulan hidup. Siap, kenapa? Sakit jantung. Kucing pun sakit jantung. Sakit buah pinggang ada, kena cuci. Siap kucing. Tak apalah, sayang tu normal. Tuan-tuan janganlah marah, cuma janganlah melampau. Itu apa juga jangan melampau. Kemudian wal hars, suka kepada tanam-tanaman. Macam kita tanam sawit, tanam getah, tanam pokok musangking, ataupun bagi orang setengahnya tanam pokok bunga. Suka. Tapi semuanya kata Allah, benda-benda itu jangan berlebih-lebihan. Sayang perempuan, sayang isteri misalnya, jangan berlebihan sampai tak lagi masjid, tak bagi bini, tak bagi bini pergi masjid, duduk rumah lah semayang, takut bini. Sayang ke anak, jangan berlebih-lebihan. So anak jadi anakku Sazali, ya seolah begitulah. Sayang pada harta, jangan berlebihan sampai tak sedekah, sampai tak zakat, tak boleh. Sayang sikit-sikit cukup lah. Sayang kepada kenderaan, jangan tak tidur mengintai kenderaan semua tiap-tiap malam, buka tingkap, oh lawa kereta aku tidur, esok intai lagi, tiap-tiap malam intai, pakai dok juga. Kotor sikit cuci dah, nyanyi semua dah. Sayang kepada oyen ke, kucing ke, hamster ke, beruk ke, apa bela ke rumah, sayanglah, tak ada masalah. Jangan sampai tak khusyuk semayang. Pergi ke Mekah ingat ke lembu, wah sudahlah, Allahu Akbar, lembu aku makan dah lagi, la ilaha illallah, ingat ke lembu sampai ke Mekah. Sayang ke pokok lah, tapi janganlah sampai tak nak berpisah. Sebab itu dalam dunia tak ada orang yang boleh kata dia tak suka kepada harta. Duit terutamanya, tuan-tuan, duit ni mustahil. Duit ni dia memang tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, berasa nak mati, tuan-tuan, berasa nak meninggal je aku ni kalau tak ada duit. Duit tak boleh beli kasih sayang, tapi kasih sayang pun hilang kalau tak ada duit. Isteri kita bila kita ada duit lain manja dia, bila kita tak ada duit lain garang dia. Time kita ada duit, dia panggil kita pun manja, belai, molek, tanya sakit, nak urut, macam-macam dia offer pada kita. Panggil kita pun bear ni makna manja sangat. Bear tu bukan beruang dah, cakap Kelantan, bear.
nak minum gapo sambil kita duduk tengok TV, nak minum gapo macam rasa duduk kedai tom yam dia layan kita sebab duit berkepuk, kebetulan dapat duit. Cuba time kita tak ada duit, lepas tu buat pelok perangan di rumah, tak cakap dengan anak-anak, duduk ngadak telefon siang malam, kerja malas, duit tak ada, dia nak panggil tak panggil lah, dia panggil bewok. Nanti bewok dia panggil. Tu ada tambah wok belakang, bewok. Kasih sayang hilang kalau tak ada duit, berdoa ya. Duit tak boleh beli tidur yang lena, tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena juga. Mikir, sudahlah mikir anak nak combo, nak beli kasut, nak macam-macam. Duit tak boleh beli kesihatan, tapi nak sihat pakai duit. Nak sihat pakai duit, tuan-tuan. Baik tu, dunia ni mana ada orang kaya payah mati. Apa sebab? Duit. Dia boleh beli kesihatan. Macam kita sekarang ni, sakit lutut, muka dah kedut, macam-macam mikir guna gaya. Nak bangun, bunyi itu Allah, nak bangun pun susah. Tapi bila dah berjalan laju lah, tu standard lah orang tua-tua kan. Nak bangun lama duduk, Allah macam nak putus nyawa. Tapi dalam diri no problem. Orang kaya dia selesaikan masalah tu sebab dia ada duit. Dia buat stem cell. Saya nak kongsi pasal stem cell ni ya. Ni bukan kempen, nak nunjukkan orang ada duit sentiasa boleh sihat. Orang kaya dia buat stem cell untuk nak rawat sendi lutut, untuk nak rawat diabetes, untuk nak rawat anti-aging. Anti-aging ni anti penuaan. Tuan-tuan tahu tak, harga rawatan stem cell ni bukan murah. Stem cell ni bergantung kepada jumlah stem cell yang kita perlukan. Biasanya dalam lingkungan 50 hingga 100 juta stem cell. Kos purata untuk 100 juta stem cell jenis MSC kita panggil, itu dalam lingkungan 70 hingga 80 ribu ringgit untuk anti-aging. Maknanya umur dah 90 tapi semayang berdiri lagi. Kalau kita tengok umur kat 100 semayang berdiri, boleh berjalan kulu kilir. Kalau kita kata ini mesti bela hantu raya, kalau kita lah agaknya dia ada saka. Bukan saka, stem cell. Kos purata untuk rawatan stem cell sakit lutut misalnya, untuk knee osteoarthritis, itu dalam lingkungan 25 hingga 40 ribu untuk kedua lutut. Lutut okey semula, umur 60, 70, lutut dia kuat lagi. Bayangkan, kita nak bangun habis ceramah ni sekarang 3-4 minit pun boleh bangun. Allah saja, zikir saja. Allah. Yang tak berzikir menyebut macam nak silat bangun, sebab kita sendi kita. Tapi kalau buat rawatan stem cell lutut 25,000 sampai 40,000, boleh main bola, boleh naik tangga, turun tangga. Kalau pusat rawatan stem cell tu banyaklah. Kalau kita ni mampu kat UKM, ada UKM stem cell, dia bandar Tuan Razak Cerah. Artinya orang kalau ada duit, dia boleh beli kesihatan. Tuan-tuan ni makan ubat sihat ni. Saya sekarang alhamdulillah Ustaz tak makan ubat kat hospital lah. Sihat kalau gaya pula, makan ubat beli ni beli ni. Ubat tu bukan free, beli. Kalau tak ada duit tak mampu beli. Tak mampu. Itu pentingnya duit. Duit tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi kalau nak bijak, perlukan kepada duit. Anak-anak kita kalau nak pandai teknologi, universitinya di Jerman. Nak pergi Jerman pakai duit. Anak kita nak alim bidang agama, dia kena belajar Timur Tengah, pergi Mesir, pergi Jordan, pergi Morocco. Nak pergi Mesir, Jordan, Morocco pakai duit, naik kapal terbang. Hatta kalau belajar universiti tempatan pun pakai duit. Yuran, seluar trek, baju jogging, macam-macam. Beli tu pun nak pakai duit, nak beli. Semuanya pakai duit.
nak bayar yuran pendahuluan pakai duit, semua duit. Nak jadi cerdik pun pakai duit. Sebab itu orang bodoh nampak cerdik kalau ada banyak duit, tapi orang cerdik nampak bongok kalau tak ada duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Sebab itu malam ni bukan saya nak mengajak tuan-tuan jadi pemuja duit, pemuja harta, tidak. Nak mengabarkan dalam hidup, duit ni mustahak, harta ni mustahak, memastikan kelangsungan kita dalam kehidupan. Apatah lagi musim-musim ekonomi yang tidak menentu, maka orang akan hilang kuasa beli dan macam-macam lagi. Sebab itulah Nabi SAW, antara perkara yang Nabi tekankan ketika mula-mula hijrah adalah Nabi tingkatkan ekonomi. Ini jarang diangkat cerita ini. Orang biasa cerita Nabi hijrah mula-mula dia buat masjid, kemudian mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, kemudian Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi. Orang jarang cerita yang keempat, Nabi juga berusaha merampas kembali ekonomi daripada orang Yahudi. Madinah ni tuan-tuan, ekonomi yang kawalnya Yahudi. 3 keluarga Yahudi terbesar di Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraizah. Dia ada kabilah-kabilah kecil yang lain, kabilah Bani Auf, ada Bani Najjar, ada Bani Sa'idah dan banyak lagi. Jumlah keseluruhan orang Yahudi zaman Nabi ada 4,400 orang yang direkodkan. Antara 3 keluarga Yahudi yang besar itu, kabilah yang memiliki penduduk paling ramai kampungnya adalah Bani Qainuqa. Penduduk kampung Bani Qainuqa ada 1,500 orang. Bani Quraizah ada lebih kurang dalam 1,400 orang, dan selebihnya tu Bani Nadir. Kabilah lain tu Bani Auf, Bani Najjar, Bani Sa'idah tu taklah ramai. Ada 10 rumah, 13 rumah, begitu saja. Jadi ekonomi semuanya dimiliki oleh orang Yahudi. Pasar-pasar meniaga semua orang Yahudi. Jadi Nabi fikir macam mana kita nak jadi kuat, kita kena kuasai ekonomi. Jadi apa yang Nabi buat bila Nabi dapat hijrah ke Madinah? Nabi ini adalah perancang bandar terhebat. Dia town planner. Kalau ada di sini anak kita kerja town planner, ini kerja yang mulia, menyusun bandar. Nabi menyusun balik Madinah. Nabi tengok ekonomi tak seimbang. Orang Yahudi duduk di bandar, orang Islam banyak duduk di kampung. Nabi pecahkan balik. Nabi buatkan Madinah itu kepada beberapa khitah. Khitah ni kejiranan. Setiap khitah Nabi benakan sebuah masjid ataupun musalla yang dibina dalam jarak 200 meter daripada setiap khitah. Zaman Nabi masa itu ada 9 masjid sekitar Madinah selain pada Masjid Nabawi. Dan setiap khitah ini Nabi minta buatkan kawasan kubur dia sendiri supaya dia tak bercampur dengan khitah ataupun qaryah yang lain. Yang kedua, Nabi bina pasar baru. Sebelum itu pasar dimiliki oleh orang Yahudi. Nabi tengok orang Islam meniaga agak terpinggir. Jadi Nabi pecahkan pasar Az-Zubair yang terletak 150 meter daripada Masjid Nabawi, pergi ke satu kawasan namanya Saniyatul Wada' yang duduknya di sebelah utara kawasan Al-Manakhah, yang sampai sekarang kalau kita pergi Madinah, pasar tempat orang beli-beli bazar karat apa semua tu dia panggil Suq Manakhah, masih ada sampai sekarang. Itu kawasan Nabi pindahkan. Dan Nabi buat peraturan, jangan buat dinding, jangan buat pintu gerbang. Sebab dulu orang di Madinah, mereka buat kota ni ada pintu gerbang. Macam kalau tuan-tuan tengok di Jerusalem, orang yang pernah pergi ke Jerusalem, Masjid Al-Aqsa, kota lamanya kan ada pintu gerbang. Dia buat arch, ada pintu. Jadi bila mereka habis meniaga, tutup pintu besar, macam orang luar tak boleh masuk langsung. Nabi kata la tatahajjaru, jangan bina bangunan, biarkan dia konsep open air. Macam kita pasar tani lah, pasar malam, Pekansari, ataupun macam kita punya pameran-pameran meniaga ni terbuka begitu saja. Nabi nak biar semua orang boleh datang membeli, termasuk orang bukan Islam datang shopping dan sebagainya lagi. Nabi buat cara begitu. Pasar-pasar unta Nabi gabungkan.
Cuma di zaman Khalifah Hisham bin Malik, Khalifah dinasti Umayyah yang ke-10, dia yang membina bangunan itu, buatkan dinding. Tapi sekarang dah dipecahkan balik jadi tempat terbuka. Sampai sekarang tempat orang membeli sekarang. Jadi Nabi buat benda itu. Terkenal dalam sejarah bagaimana Abdul Rahman bin Auf ditugaskan oleh Nabi untuk pecahkan monopoli ekonomi. Caranya dia pergi ke pasar Yahudi. Yahudi banyak pasar. Pasar A, pasar B, pasar C. Dia pergi kat pasar A, dia beli unta seekor. Dia beli unta harga RM50. Dia pergi pasar B, dia jual semula unta tu. Harga berapa? RM50 juga. Sampai orang kutuk Abdul Rahman bin Auf. Mu ni tak pandai berniaga. Beli 50, jual 50. Untung kok mana? Profit marginnya di mana? Abdul Rahman bin Auf buat bodoh ya. Orang kutuk dia. Orang kata orang Islam tak pandai berniaga. Beli 50, jual 50. Balik modal buat bela. Rugi bukan balik modal. Patut makaklah sikit. Jual. Beli 50, jual lah 70, beli 80. Tak, dia luruh. Beli 50, jual 50. Tapi akhirnya dia jadi orang kaya. Orang Yahudi pula heran. Macam mana ente boleh kaya? Rupanya Abdul Rahman bin Auf ni cerdik. Dia beli unta RM50. Dia jual unta tu harga RM50. Dia buat duit di mana? Gini. Dia beli unta 50. Unta tu lengkap ada tali macam-macam. Dia jual unta kosongnya, tali dia ambil. Pelana, baju, unta semua disimpan. Dia musim gitu je. Dia beli unta, dia jual tali, dia ambil. Dia beli unta, jual tali, dia ambil. Dia beli unta, jual tali, dia ambil. Rupanya dia bukan nak ke unta tu, nak ke tali tu. Ni cerdik orang berniaga. Kita pembeli, kita nampak dia jual ini. Tak, dia nak jual benda lain. Dia nak ke tali tu. Bila dia mutar begitu, beli unta, jual tali, dia ambil. Beli unta, jual tali, dia ambil. Beli unta, jual tali, dia ambil. Akhirnya rumah Abdul Rahman bin Auf ketika itu penuh dengan tali unta. Dalam ekonomi, permintaan tinggi, barang tak ada. Apa jadi pada harga barang? Meningkat. Jadi orang akan tawarkan harga tertinggi untuk beli tali daripada Abdul Rahman bin Auf. Unta pula kalau tak ada tali, tak boleh dikawal. Haiwan kalau tak boleh dikontrol, buat apa kita beli? Sebab kalau dia hebat sekalipun, malam nak parking, kita kena ikat dia. Kalau tak ikat, esok siang lari tak ke mana, susah juga kita. Dan tali unta ada khusus tali. Siapa yang pegang pemasaran tali masa tu? Abdul Rahman bin Auf. Ini cerdik. Nabi boleh pecahkan monopoli. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi pastikan di Madinah bekalan air bersih mesti dimiliki oleh orang Islam. Sebab masa tu air perigi dipegang pasarannya oleh orang Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, pada zaman dulu lagi dia berkuasa. Dia berkuasa. Ekonomi dia pegang, semua dia pegang. Dia bangsa cerdik. Cerdik. Baik tu berapa banyak ayat Quran turun menceritakan orang Yahudi kutuk Nabi banyak kali. Dia kutuk Nabi kalau menang perang Badar. Dia kata dia borak sama dia tak tahu wahyu tu sampai kepada Nabi. Dia kutuk, dia kata Muhammad lawan perang Badar dengan orang Mekah. Orang Mekah bukannya sekolah, bodoh belaka duduk padang pasir, bukan kerti perang. Nak perang-perang dengan kita ni, kita generasi perang pada dulu lagi. Dia action sama dia. Dia orang cerdik. Dia memang sampai sekarang pun cerdik. Dia tak ramai, tapi orang tak berani ambil tindakan ke dia. Padahal negara Arab jangan ambil tindakan. Kalau seluruh negara Arab ludah je Palestin, banjir Palestin tu sebenarnya. Dia bangsa cerdik. Dia cerdik. Jadi air semua dia punya. Dan dia pula jual air harga Yahudi, betul tu orang panggil harga Yahudi. Tapi Nabi fikir sampai bila kita nak jadi pengguna? Maka Nabi kata may yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwu fiha ma'adil al-muslimin bi khairil lahu minha fil jannah. Nabi letakkan target, siapa boleh beli telaga Roma, telaga yang paling comel air dia. Aku doa siapa dapat beli itu, setiap kali orang ambil air, dia dapat pahala sampai hari kiamat. Ini hadis Tirmizi, Al-Baihaqi, Daraqutni dan An-Nasai. Sahabat pun bila dengar tawaran surga yang hebat, jadi mereka pun berlumba-lumba nak beli. Antara yang berusaha nak beli, termasuklah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang nak beli semua, Yahudi tak nak jual. Datang orang Islam, Pakcik jual telaga, kami nak beli. Yahudi ni jawab, la abi'ul ma' lil muslimin. Aku kalau muka orang Islam, aku tak nak jual air. Engkau nak, engkau beli air, telaga aku tak jual.
Esok datang lagi orang Islam, semua orang nak beli, dia tak layan. Tapi Osman bin Affan ni salah satu kemahiran yang dia ada, skill dia adalah negotiation. Dia cukup pandai berunding. Apa itu kita dalam hidup ni kena ada ilmu berunding. Ilmu berunding ni mustahak. Saya tengok akhir zaman ni orang dah tak minat berunding. Orang minat bertumbuk kerja. Tak boleh bincang tumbuk. Tak boleh. Ilmu berunding ni kena ada. Terutama orang politik. Orang politik kena mahir berunding. Orang politik kalau kerjanya nak tumbuk, baik masuk gusti. Orang politik dia kena mahir berunding. Nabi sendiri perundingnya hebat. Dia pernah nak kena tangkap masa hijrah, tapi dia boleh berunding dengan Suraqah bin Malik, mu lepaskan aku. Kalau mu lepaskan aku janji beri habuan pada engkau. Nabi pandai berunding. Dengan orang Yahudi, Nabi berunding. Betul banyak perjanjian. Osman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi yang juga menantu Nabi yang paling cekak ilmu berunding. Dia nampak pakcik Yahudi, Yahudi tu nampak dia, kata Osman, kau kalau nak beli benda ni, aku malas nak cakap banyak. Tengok signboard depan aku dah tulis la abi'ul ma' lil muslimin. Osman datang, pakcik jangan marah-marah, dengar dulu tawaran saya minta 2 minit je nak explain. Kalau pakcik setuju ambil, baik, bagi cara, ambil cerita. Begini pakcik, saya tak nak beli perigi ni semua, saya pun tak ada. Saya nak beli separuh je. Mana separuh saya beli, separuh lagi hak pakcik. Pakcik kata, ini bagus ni tawaran ni. Tak ada lagi orang tahu aku pesen begini. Itulah pakcik kena dengar dulu tawaran saya. Saya tak nak semua. Pakcik tetap milik separuh, saya milik separuh. Kita bagi. Dalam seminggu 3 hari saya pakai, 4 hari pakcik pakai. Kita buat pesen gitu. Ya, dia kata cerdik juga engkau Osman. Tak apa pakcik, kita buat agreement, sign, panggil lawyer, ada cok LHDN, semua komplit. Kita tak ada tipu-tipu pun. Ada hitam putih. Jadi pakcik nak jual berapa? Pakcik tu mengatakan, aku jual 10,000 dirham. 10,000 dirham, separuh telaga. 1 dirham RM70 kalau nilai semasa kita tengok. Maknanya telaga tu dia jual separuh tu saja, lebih kurang dalam duit sekarang lah 700,000. 700,000 separuh harga, separuh telaga saja. Abdul Rahman bin Auf, dia ni nak tunjukkan dia duit banyak. Dia kalau dengan orang ilmu berunding ni, jangan tunjuk kita lemah. Ini bukan nak beli mustangkin tepi jalan tuan-tuan. Kita nak tunjuk kita ni ada good paymaster. Dia kata gini, pakcik ni baik sangat. 10,000 ni saya tak ada masalah. Sebab pakcik baik, saya up 12,000. Pakcik tu pula terduduk. Pandai betul awak ni Osman. Maknanya separuh telaga dia jual 12,000 dirham, 840,000 duit kita sekarang. Osman ni jutawan tuan-tuan. Tak jarang orang tahu bahawa Osman bin Affan jutawan. Orang tahu Abdul Rahman bin Auf jutawan. Tak, Osman lebih awal kaya daripada Abdul Rahman. Osman punya kaya, dia dah boleh beli telaga harga 1 juta. Abdul Rahman bin Auf masa tu baru nak daftar SSM, baru nak daftar syarikat, baru Polo Kilir, baru nak buka company. Osman dah kaya dah. Akhirnya dia beli separuh dengan harga 12,000 dirham. Lepas dia beli, sign surat, confirm, dia pun buat pengumuman. Orang Islam, aku dah beli telaga Yahudi tu, jom ramai-ramai minum. Time giliran aku, kau sapulah air tu siang malam pagi petang. Dia wakah. Orang ambil siang malam, Yahudi tu pandang. Kelik-kelik, terkelik-kelik. Sudahlah. Time giliran hari dia 4 hari, tak ada orang datang beli. Dia pun dah serabut dah. Bulan depan dia panggil Osman. Osman mau menipu. Menipu celah mananya? Dah apa orang sampai tak beli dengan aku sekarang ni? Hak tu hak saya, ikut saya nak beri siapa nak guna. Tak boleh Osman mau nipu aku. Kita ada perjanjian kan? Tak kira mau nipu, aku tak kira mau nipu aku. Gini pakcik, jangan marah-marah. Tua-tua dia buruk kan kalau marah. Gini, saya beri cadangan. Pakcik umur dah 80. Nak meniaga buat apa lagi? Kalau saya lah hari tu dapat 12
12,000 dirham tu, saya pergi berjalan lah. Nak kerja apa dah tu anak dah besar, bukan anak nak sekolah, ada tuition. Cari duit buat benda sebenarnya. Duit ni guna enjoy lah, sebelum mati biar habis duit belaka. Tak apa, jangan buat mati. Jadi kalau saya jadi pakcik, saya jual je separuh ni ke saya. Ginilah pakcik, separuh telaga ni saya beli je lah. Tapi saya letak harga mati 8,000 dirham. Take it or leave it. Jadi ya tak ya juga ya. Anak dah besar bukan nak pakai duit. Tak apalah Osman, aku jual lah 8,000 separuh, 560,000 kurang lebih. Osman bin Affan beli telaga total harga 1.4 juta zaman itu. Tapi nak menunjukkan keberkatan Allah Ta'ala bagi. Ni orang sedekah wakaf ya. Sampai sekarang telaga tu masih ada di Madinah. Dan di sekeliling tu Osman tanam ada 1,550 pokok kurma. Pokok kurma tu masih lagi berbuah generasi demi generasi. Dan dia pun dah niat nak, siapa nak makan sedekah ambil apa semua, dia pun tak kisah. Sampai ke orang pula jadi beli pula kurma tu sebab ambil berkat dan macam-macam. Jadi sekarang Kementerian Wakaf Arab Saudi dah jaga kawasan itu. Hasil daripada duit tu pula simpan pula dalam akaun bank. Seperti Osman bin Affan walaupun dah lama meninggal, dia lah orang satu-satunya orang yang walaupun dah meninggal tapi akaun banknya masih ada. Dan duit pula masuk, tak pernah keluar. Bila nak keluar dia dah mati, masuk semua. Jadi apa kerajaan Saudi buat? Daripada duit tu beli tanah sekeliling Masjid Nabawi tu banyak Osman punya. Buat pula wakaf, ada pula hotel buat, bayar pula sewa. Duit dia tak pernah berhenti. Apa sebab? Kerana Nabi doakan. Nabi doakan siapa boleh beli ni, aku doa berkat hidup dia sampai akhirat. Osman bin Affan berjaya beli. Kalau tuan-tuan ada rezeki nak ke Mekah, kalau ziarah Madinah bulan 12 apa semua ramai nak pergi, jangan lupa ziarah Bi'run Osman, nama dia. Telaga Osman masih ada sampai sekarang. Dia berpagar lah, Bi'run Osman. Boleh naik taksi je daripada hotel, tahan taksi putih tu, Arab tanya, Rahban nak pergi mana? Bi'run Osman. Dia faham, boleh bawa. Cakap Arab lah, jangan kat Kelantan pula dia tak faham. Rafiq, Bi'run Semen. Osman panggil Semen. Semen apa dia Semen? Rupa Arab cakap Kelantan juga. Jadi saya bawakan cerita ni nak menggambarkan Nabi ni dia ambil penting tentang soal kewangan ekonomi dalam sebuah negara. Sebab bangsa kita takkan ke mana-mana tanpa kekuatan ekonomi. Sebab itu agama Islam ni agama yang bukan cerita pasal sembahyang je. Agama kita ni dia bukan didik kita macam mana nak baca Quran, macam mana nak sedekah ke, macam mana nak sembahyang cara bagus. Bukan itu. Agama kita ni mengajar termasuk dalam aspek kewangan. Umumnya perancangan kewangan, perancangan harta dalam Islam, agama kita ajar dua. Macam mana nak merancang harta masa hidup, yang kedua macam mana nak bagi harta lepas kita mati. Dua-dua ni dia ajar. Kalau perancangan harta semasa hidup, agama kita ajar macam mana nak buat hibah, macam mana nak buat wasiat, macam mana nak buat wakaf, sedekah, zakat, nazar. Ini semua ada. Dan agama kita ajar macam mana nak bagi harta lepas mati, iaitu dengan cara hukum faraid. Hukum faraid. Ini ramai masalah faraid tak selesai-selesai. Lain tahulah majlis agama datang ke tempat kita, cerita pula masalah faraid. Tuan-tuan kalau ada harta belanja lah, tuan-tuan so tinggal lah. Kalau nak cucu susah betul lah, kelahi siang malam. Kereta Myvi je pun kelahi, la ilaha illallah, putus dara. Buruk begitu, Myvi tak berstart. Kelahi adik-beradik. Kalau mesti tahan Myvi. Sebab abah meninggal tak cakap benda-benda dah susah. Tuan-tuan, kita biar mati tenang je lah tuan-tuan. Solah tinggalkan benda-benda untuk anak-anak kelahi. Dia masa sekarang molek sama adik-beradik, gelap tampar. Sabit kita tinggal harta sekarang ke kelahi. Kelahi tak balik pula tu. Sebab tak balik kampung, rumah buruk begitu je. Kita dalam kubur berserabut. Jadi Allah, aku nak berehat-rehat, jadi pening kena masalah budak-budak ni. Yang tuan-tuan tinggal harta tak selesai tu ngapa? Malangkan bagi terus je lah, usah pening-pening. Malangkan balik ni kan terus mesej anak-anak, aku hadiah terus je lah. Hak ni awak ambil, ni awak ambil, esok kita buat. Senang tak payah kelahi tu tuan-tuan.
Baik tu jadikan matlamat, mati jangan bawa seposen. Jangan tinggal bagi siap-siap semua. Tak payah kelahi anak-anak kita. Pening lah. Kalau kaya betul tak apa, bilion puas hati. Ini sekarang kereta kelisa pula tu, la ilaha illallah, tak bala lalu kelahi. Motor buruk kelahi juga. Baik tu agama ajar benda ni kena ada haibahnya, ada wasiatnya, ada paraiknya dan sebagainya lagi. Tuan-tuan hak menikah dua, siap-siap lah, la ilaha illallah, serabut sungguhlah dengan kelahi, bini satu, bini dua, hak begini berebut pencen, hak ni berebut itu. Allah banyak, kita banyak lagi benda lain nak fikir, hai Palestinnya, hai Israel, nak mikir pula ke dia berebut kereta kelisa, bini pertama, bini kedua, serabut sungguhlah. Hak ni berebut pencen, hak tak berapa banyak, la ilaha illallah. Ni contoh, bukan cerita sini, cerita tempat lain. Saya tidak berhajat nak memperincikanlah agama kita ajar duit ni kena begini, duit ni kena begini, duit ni kena begini. Cuma pada malam ni saya ingin mengajak, kita sekarang ramai orang mencari duit, mencari rezeki. Rezeki ni Tuhan sebut, aku datangkan pada manusia dalam beberapa keadaan. Pertama, rezeki ni ada rezeki yang aku jamin beri. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk pun, kata Allah, yang rezekinya aku jamin. Aku tak akan kebulukan makhluk aku. Ni dalam surah Hud ayat yang ke-6. Kita ni semua Allah jamin dah rezeki. Sebab itu baby dalam perut Allah jamin rezeki dia. Dalam perut dia makanlah benda ada dalam perut mak dia. Bila keluar dia menangis, takut tak ada rezeki dah, putus rezeki. Wah menangis. Dah Allah jamin rezeki. Dapat pula dua tambahan kiri kanan bagi dia mak susu. Bila dah besar dia gigit pula mak dia marah. Menangis lagi. Wah, dah Allah bagi rezeki lain lagi. Dapat nester, dapat nasi, dapat singgah, sentiasa ada rezeki. Hatta binatang-binatang ni, burung, cicak, cacing, semua ada rezeki. Kita pun ada jamin rezeki, cuma kita ni banyak kehendak. Tuhan jamin rezeki nasi dengan telur dadar, rezeki kita. Tapi dalam hati tu dalam nak macam-macam. Tak boleh lah Tuhan bagi benda yang patut je lah. Macam contoh saya berceramah, PKZ bagi air mineral Pala Hijau, Ice Mountain. Kalau ikut hati perut saya sebenarnya, saya nak tertarik sebenarnya. Tapi itulah manusia banyak kehendak, tak syukur. Ini pun rezeki juga. Allah beri minumnya lah, cakap banyak pula dah. Jadi dalam bab ni kita kena jadi tasawuf sikit. Iaitu kalau anda tak dapat apa yang anda suka, suka je lah apa anda dapat. Kalau ikut ndak tertarik, itu hak kita ndak. Tapi Allah bagi air mineral, suka mineral pun mineral lah, alhamdulillah rezeki, minum lah. Itu yang Allah dah sebut dalam surah Hud, aku jamin dah rezeki manusia, cuma kehendak dia tu macam-macam. Yang kedua, rezeki ni ni kita nak fokus malam ni. Allah janji beri rezeki kalau kita tolong orang. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infak, aku janji aku akan ganti, sebab aku adalah pemberi rezeki terbaik. Surah Sabah ayat 39. Orang sekarang dia tak percaya dengan janji Tuhan. Siapa tolong orang, aku ganti rezeki dia. Orang dah, ya ke Tuhan ganti? Orang dah tak percaya lagi. Maka orang sekarang dia kalau meniaga, dia akan nak usaha untuk seuntung-untungnya. Dah tak ada lagi percaya bahawa kalau aku beri sedekah pada orang, Allah akan beri aku rezeki yang lain. Dah tak ada lagi. Lagi boleh buat duit, dia buat duit. Ini yang kita nak perbetulkan. Allah sebut, aku ni pemberi rezeki terbaik. Kalau kau percaya dengan apa yang aku janjikan, bertolonglah orang, aku akan tolong balik engkau. Tapi orang tak percaya. Kalau cerita orang meniaga, tuan-tuan, saya dulu masa mengaji di Mesir, saya mengaji di Tonton.
Contoh ni ada satu bandar dekat dengan dia nama Mit Ghamar, lebih kurang dalam 45 kilo. Di bandar itu ada seorang peniaga, orang kaya, namanya Insinyur Salah Atiyah. Salah Atiyah ni ketika dia meninggal dunia, jenazahnya diiringi oleh 500,000 orang. Kalah ulama. 500,000 orang iring jenazah. Jenazah dia tak pakai ambulans, tak pakai kereta jenazah. Orang pikul Orang dari bahu ke bahu, bahu ke bahu. 500,000 orang urus jenazah. Dia meninggal tahun 2016. Umurnya masa tu 70 tahun. Dia bukan ulama, dia bukan tok syekh, bukan habib, bukan apa. Dia orang meniaga. Macam mana dia kan tanda orang husnul khatimah, jenazahnya diiringi ramai orang. Itu tanda husnul khatimah. Jadi kenapa Allah beri kemuliaan begitu? Rupanya almarhum Insinyur Salah Atiyah ni dia bisnes, dia orang meniaga. Asalnya dia kongsi meniaga dengan kawan-kawan 9 orang. Dia masa tu baru habis belajar di universiti dalam bidang pertanian, penternakan begitulah. Dia balik kampung, dia pakat dengan kawan-kawan 9 orang, kita kongsi sikit seorang, buka bisnes pertanian, bela ayam, tanam jagung, macam-macam. Tapi modal tak banyak, 200 genih. 200 genih duit sana lah, duit Arab, duit Mesir. 200 genih seorang, tak cukup. Jadi kawan-kawan dia mesuarat. Dia kata kita ni meniaga tak cukup modal ni. Kena cari seorang lagi pemodal yang ke-10 supaya boleh meniaga sedap sikit. Apa jawab Insinyur Salah Atiyah? Dia kata jangan takut, aku dah jumpa pemodal yang ke-10. Pemodal yang ke-10. Kawan-kawan dia kata, wah bagus tu, entah tu jumpa di mana? Adalah rahsia. Siapa pemodal kita yang ke-10? Dia jawab, yang ke-10 partner kita adalah Allah. Dia orang pun heran. Macam mana pula Allah jadi partner kita meniaga? Nak bagi untung macam mana? Begini, kita meniaga ni, kalau ada untung 10% kita beri pada Allah selaku share partner kita. 10% dia beri. Zakat pun 2.5, dia bagi 10%. Dia bagi. Dalam bentuk apa? Tuhan tak nak duit, tapi dia beri kepada orang ramai. Cara yang dia buat masa tu, dia binakan sekolah untuk budak-budak, tadika peringkat awal. Kemudian perniagaan dia pun ada berkat, berkembang lagi. Bila untung dia naikkan lagi profit sharing dia 20%. Dia naik lagi 30 sampai 50%. Mana setiap untung separuh dia beri untuk di jalan Allah. Dia bina tadika untuk budak-budak. Bila budak-budak tak dah besar, dia buat pula sekolah agama. Bila budak tak besar lagi, dia buat pula Ma'had Al-Azhar, sekolah rendah Al-Azhar, untuk laki-laki dan untuk orang perempuan. Lepas tu ada pula, bila budak dah besar, dia buat pula sekolah menengah. Ada pula orang daerah-daerah berdekatan, bila dengar situ ada sekolah menengah, nak belajar tapi tak ada tempat tinggal, dia bina pula asrama, boleh muat 600 orang pelajar. Dia upgrade lagi sampai 1000 pelajar. Ni semua duit dia. Kemudian dia buat pula Baitul Mal sendiri, bantu pula orang-orang yang susah. Dia beri pula peluang pekerjaan bagi orang yang memerlukan. Kemudian orang luar dengar tempat tu makmur, nak kerja juga di situ. Ada yang mengadu, tuan kami susah nak berulang, pengangkutan tak ada, bas payah apa semua, kereta api tak nak masuk sini, transit di luar je. Kata Syekh Atiyah Salah, tak apalah, kita bina landasan kereta api, biar kereta api tu masuk kampung kita. Keluar duit pula lagi, buat landasan kereta api masuk. Akhirnya buat pula sesing kereta api. Dia tolong orang kampung yang susah dapat kerja, ibu tunggal, anak yatim, belajar sampai universiti. Bila dia meninggal dunia, 500,000 orang urus jenazah dia. Adakah dia jadi miskin kerana tolong orang? Tak. Wa huwa yukhlifu, aku janji ganti balik duit engkau. Itu kan janji Tuhan. Sebab itu kalau ada orang meniaga di sini, bukan tak boleh cari untung, silakan, tapi janganlah fikir ringgit and sen tiap-tiap malam. Kita memang nak buat duit, tapi sedekah ini tolong orang dapat kerja,
tolong orang daripada lapar jadi kenyang, orang yang dahaga dapat minum air, itu kan nikmat juga. Sebab itu sekarang ni ramai di Kuantan pun dah ada kedai-kedai yang buat cara meniaga, dia panggil niaga cara sedekah. Di Yogyakarta, di Jogja, Indonesia, ada satu kedai kopi, namanya kedai Mari Ngopi. Ni di Yogyakarta. Kedai dia bukan jual kopi pakai uncang macam kita, pakai tapis dah. Dia pakai kopi macam kedai-kedai mewah ni lah. Saya pun tak kerti nak jemput, green grind benda ke nama. Ada mesin dia. Dia buat kopi latte, cappuccino, macchiato, semua dia buat kopi, tapi tak ada harga. Kedainya punya tagline, ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Maknanya datang, ada orang kerti bahasa, ada orang tak kerti bahasa ramai. Ada yang datang minta cappuccino, pergi bayar RM10,000, ada bayar RM12,000. RM10,000 ni RM2. Minum cappuccino, siap ada lukis gambar macam-macam, bayar RM2. Tapi dia ambil. Sebab dia kata, aku bukan nak nega sangat, aku nak bagi orang kampung ada kerja je. Makcik-makcik datang cuci cawan, cuci apa, budak-budak ni ada kerja. Tapi bila orang tanya dia, tak takut rugi? Tak, sebab ada juga orang yang reti bahasa. Datang minta air americano, long black, kopi kita, tapi bayar RM250,000. Mana lebih kurang duit kita RM70. Kopi RM70. Bila nak pulang balik, tak apa, saya sedekah. Di Kuantan sekarang dah ada kawan-kawan kita yang buat meniaga begitu. Kalau tuan-tuan ada masa support lah, kopi kedai Aukme nama. Kalau tak ingat, salah ingatan saya, kedai Aukme. Aukme tu cakap empah lah, Aukme gitu. Dia buat roti tempayan, ada kari kambing, ada nasi lemak, makan pagi macam biasa, tapi makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kadang ada orang bagus, nasi lemak, kopi RM10 dia bagi. Bila ustaz dia nak pulang, dak ustaz, saya sedekah RM10. Sebab duit tu bukan orang meniaga ni ambil semua. Dia niat pula nak menolong golongan rentan dan gelandangan di Wak Hajang. Di Jalan Wak Hajang ramai golongan rentan, orang-orang dulu yang tersasar daripada kehidupan tapi nak balik ke pangkal jalan. Tapi maklum sajalah, benda dah lama sangat bergelumang dengan dunia itu. Anak-anak pun kadang tak sah taraf dan sebagainya lagi. Jadi kita nak tarik balik ke pangkal jalan, buatkan surau, ada tempat ibadah. Tapi siapa nak tolong dia orang? Kita kena tolong. Jadi ada orang yang ada semangat nak membantu, caranya dia buat kedai-kedai perniagaan begitu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita nak buat pesen begitu tak mampu. Jadi apa yang tuan-tuan semua boleh buat, bayar je lah zakat, selesai masalah. Sebab dengan berzakat, semuanya akan balik kepada orang yang memerlukan tadi. Ingat tuan-tuan, duit kita ni di dunia memang ada harga. Hari kiamat seposim tak laku duit kita ni. Tuan-tuan mati katalah bawa duit, bangkit pada masyarakat bawa RM10, nak pergi ke mana? 7E tak ada, Family Mart tak ada, gerai tak ada, RM10 tak laku, duit tak laku. Jangankan di padang mahsyar, di padang Arafah pun tak laku duit. Kita ukur padang Arafah, pakai kain wallet, bawa beg bantal, bak nyamuk se. Dalam wallet ada RM100. Tuan-tuan nak beli benda di padang Arafah. Arafah mana ada orang meniaga? Mana ada orang meniaga? Ada meniaga haram belakang-belakang. Kalau pandai cari jumpa bakso apa ada. Tapi bukan macam Mina. Mina ya ada roti canai, ada albaik, ada ayam bakar macam-macam. Arafah tak ada. Makanlah apa Bangladesh masak tu. Baru kita tahu duit ada tapi tak boleh guna. Sama juga daripada mahsyar, duit ada tak boleh guna. Dulu ada ni kawan saya cerita dari Jabatan Agama Johor. Kalau agama lain dia bawa duit mati. Mati tu memang bawa duit sebab dia ada kepercayaan duit boleh beli sesuatu. Kita tak. Ada satu cerita, kawan cerita, ada satu orang Sarawak baru masuk Islam, dia meninggal di Johor. Bila ke bumi jenazah dia, orang tak tahu dia dah masuk Islam, dia baru masuk, belum siap lagi. Jadi bila dia mati, orang tengok IC dia nama bukan Islam.
Tanam di jerat Kristian. Lebih kurang dia tanam hampir sebulan. Cukup sehari, cukup sebulan. Datang kawan dia daripada Sarawak, terkejut bila tahu dia dikebumikan di kawasan jerat Kristian. Jadi report Jabatan Agama, Jabatan Mufti keluar surat apa semua, mahkamah suruh gali balik. Nak pindahkan ke kubur orang Islam. Masa tu jenazah dah tanam hampir sebulan. Kurang sehari cukup sebulan. Gali balik kubur, tengok jenazah elok, tak ada rosak. Hampir sebulan tanam. Perut dia okey lagi. Biasa perut pecah dulu. Dok, ini Allah tunjuk kebesaran dia. Tapi bila keluarkan jenazah, tak ada kerosakan kecuali kening dia sikit lah, jatuh sikit. Tu pun agak entah benda terlanggar dengan apa, kita tak tahu. Kawan saya cerita ketika jenazah dia dikeluarkan, jenazah masih elok, dia pakaian dia tak samalah kapan macam kita. Sebab agama lain kan, dia pakai baju putih, baju kemeja, seluar hitam. Macam budak catering melayan gitu, mohon kahwin. Itulah pakaian. Tangan kiri kanan. Dia bukan macam kita letak kiam kiri kanan. Dan pada tangan ada duit RM10. Maksudnya dia ada kepercayaan, duit bawa akhirat. Tapi bagi kita orang Islam, duit tak laku. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, dia nak bawa segala harta yang dia miliki dengan satu pemahaman bahawa dia boleh menebus azab pada hari kiamat. Mana bila tengok senarai masuk neraka, dia ingat dia boleh kautim dengan malaikat. Sudah makan kah? Ini mau makan udang ke mau makan ayam? Ini bukan balas pantun boleh mengulu-ulu. Ini malaikat semua tak pakai duit, tak makan rasuah. Allah SWT sebut ma tuqbila minhum walahum azabun alim. Semua duit bayaran yang kau nak bagi itu semuanya takkan diterima dan bagi mereka azab yang pedih. Duit tak laku. Segala harta kita, rumah kita, ladang, emas, sawit, gelang puan-puan, cincin, kereta, tanah berkelompok, F10, F15, duit dalam bank, tak ada nilai di sisi Allah di padang mahsyar. Tapi yang akan jadi nilainya adalah yang kita tolong orang, yang kita bantu orang. Kalau kita nak bawa harta kita di padang mahsyar, tuan-tuan tolonglah orang. Hak tu ada nilai. Ada satu makalah menyebut as-sadaqatu iza kharajat min yadi sahibha takallamat bi khamsi kalimat. Duit yang kita tolong orang, bila kita keluarkan, duit tu akan bercakap dengan kita. Tuan-tuan, duit bercakap dengan kita. Tuan-tuan pergi kaunter PKZ, setuju untuk nak buat potongan misalnya. Bila setuju saja, duit akan bercakap dengan tuan-tuan dengan 5 perkataan. Apa dia bercakap? Kuntu saghiratan fakabbartani. Wahai tuan, dulu nilai saya sikit, tapi bila tuan tolong orang, nilai saya jadi besar. Tuan-tuan, sedekah RM1 di sisi Allah bukan RM1 nilainya. Berapa? Di sisi Allah nilainya itu RM10. Malaikat kalau sedekah, dia takkan tulis ikut jumlah duit, dia digandakan. RM1 tulis RM10. Kalau bulan Rejab RM1 jadi RM70. Kalau bulan Syaban RM1 jadi RM700. Kalau bulan Ramadan RM1 jadi 100, jadi RM1000. Kalau sedekah di Mekah RM1 jadi 100,000 ringgit. Nilai takkan sama bila sedekah. Kalau kita beli lain, sedekah nilainya tak sama, dia tak pakai matematik. Sebab itulah dia zakat ni berkat. Kalau hidup hendak selamat, Al-Quran dijunjung, dirikan solat. Kalau hidup hendak bermatlamat, adat ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah hendaklah dijauhi. Kalau hidup hendak terpandang, arif bertindak, bijaklah memandang. Kalau hidup hendak dihormat, bersatu hati hiduplah muafakat. Dan kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat bawa-bawalah berzakat.
Zakat ni berkat. Berkat ni benda berkembang. Macam kita seorang kahwin jadi 2 orang. 2 orang dapat pula anak seorang, 2 orang, tengok berkembang. Itu berkat. Dia kalau tak berkat hidup seorang daripada dulu sampai sekarang seorang, tak berkembang, tak berkat. Berkat ni benda berkembang. Mana perempuan badan dah naik sikit berkat tu maknanya. Tak apa berkat lah, makan semua berkat. Berkat. Jadi ni yang pertama. Yang kedua, duit tu bercakap dengan kita, kunta harisi fal'an kuntu harisaka. Tuan, dulu tuan jaga saya, tibalah giliran saya pula jaga tuan. Puan-puan bawa duit dalam poket, dalam purse. Tuan-tuan bawa duit dalam wallet. Bila berjalan, bangun, raba semua, takut ceceh beg duit. Mana beg duit aku? Takut ceceh. Duit ada RM30 je, jaga juga. Jaga, takut hilang. Jalan sikit, raba semua. Takut ceceh. Artinya kita jaga duit. Harta kita jaga. Rumah kita adalah duit, tak adalah banyak. Supaya orang kaya-kaya adalah cash sikit. Tapi bila nak ke Kuala Lumpur 3 hari, kunci siap-siap. Kita jaga dia. Yang tuan-tuan ada emas berapa? Nak tinggal tak berani, takut pecah rumah dia orang. Bawa ke Kuala Lumpur, bawa juga letak dalam beg, penuh beg emas macam-macam. Artinya kita jaga dia. Tapi dia beritahu pada kita sekarang bila tuan sedekah tolong orang, saya pula akan jaga tuan. Macam mana duit boleh jaga kita? Pertama, kata ulama berdasarkan hadis daripada Al-Hasan, Nabi menyebut dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah sakit di kalangan kamu dengan banyak bersedekah. Saya percaya tuan-tuan di sini ada yang sedang ditimpa penyakit macam-macam. Ada orang penyakit darah tinggi, ada orang jantung sumbat, ada orang migrain, ada orang saka palima hitam, ada orang macam-macam lah penyakit kita pun tak tahu. Ada orang kencing manis. Kencing manis sini saya ingat dah terlampau ramai, sampai orang muda pun kena dah sekarang kencing manis. Jadi tuan-tuan so risau, kencing manis dah ramai sangat orang kencing manis. Kencing manis ni okey lagi. Jangan kena satu lagi penyakit dia panggil kencing member, tu kurang ajar punya penyakit. Janji ku 10.5 tak datang-datang lagi dia kencingnya kita, kurang ajar. Tuan-tuan makan ubat, silakan ikut nasihat doktor orang pakar perubatan, makan. Tapi Nabi ajar dawu mardakum bisadaqah. Satu lagi ikhtiar menghilangkan penyakit, tolong orang, bantu orang, sedekah, infak, zakat, wakaf. Ibn Syakik rahimahullah cerita, pernah orang tanya kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni guru Imam Bukhari. Dia cerita, tuan, saya ni sakit lutut 7 tahun. Puas berubat, sakit semacam. Exercise sakit juga. Tolonglah luka saya ni tak molek-molek. Macam-macam ikhtiar. Kata Ibn Mubarak gini, tuan cari kampung mana hak selalu putus bekalan air. Tuan-tuan infak, buatkan satu telaga boring ke apa yang patut, dan niatkan setiap kali orang buka air, sumbatkanlah penyakit darah yang selalu mengalir di lutut ini. Buat. Jadi orang ni pun percaya, dia pun buat tempat bekalan air. Dan alhamdulillah penyakit disembuh dengan izin Allah. Apa sebab? Kerana kita menolong orang. Ini satu. Yang kedua, duit ni dia takkan mengurangkan harta kita. Itu dia jaga kita. Tuan-tuan, Nabi pun sebut, tak tahulah kalau tuan-tuan tak percaya cakap Nabi. Nabi sebut mana qasad sadaqatun min malin, takkan berkurang harta yang kau buat untuk tolong orang. Bal yazdad, duit tu akan bertambah. Nabi ni hadis Muslim. Jangan takut, kata Nabi. Kita nanti jangan jadi macam orang munafik. Orang munafik ni dia nak sedekah masa bila? Masa dia mati. Masa dia nak mati lela. Yang ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mu jangan jadi seperti orang munafik. Bila dia nak mati dia menangis, wahai Tuhan, wahai Tuhan, aku nak mati dah wahai Tuhan. Boleh tak tunda sikit? Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak take 5? Jangan mati sekarang, tunda 10 minit. Malaikat tanya, berapa mu nak tunda? Saya ini fa'asaddaqa, nak sedekah sekejap. Nak sedekah sekejap. Wa akum minas salihin, saya nak jadi orang baik. Tapi Tuhan jawab, sudah terlambat. Baik itu kalau ulama sebut, orang dah mati, kalau diberi peluang untuk hidup balik, apa amalan dia nak buat? Antara amalan yang paling nak dilakukan oleh orang yang dah mati adalah, kalau dia diberikan peluang untuk hidup, dia nak bersedekah. Orang yang dah mati, katalah malaikat datang, okey bang, you boleh hidup 5 minit, apa you nak buat? Orang yang dah mati, dia takkan nak pergi Mekah ke, baca Quran ke, sembahyang, tak. Dia nak sedekah. Kenapa? Baru dia tahu sedekah ni pahala yang sangat besar, menolong orang ini. Yang ketiga, duit tu bercakap dengan kita, kuntu aduwaka fa ahbabtani. Tuhan, saya ni dulu musuh, kita bermusuh, tapi sekarang kita adalah kekasih. Kenapa musuh? Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Harta kita ni fitnah, kata Allah Ta'ala. Fitnah macam mana? Kita esok nak masuk surga, antara yang mengganggu kita adalah anak-anak dengan harta. Anak-anak dia akan tarik kita. Kita baru nak masuk, anak tarik, abah jangan masuk seorang, kami tak lepas lagi ni. Bapa awak tak lepas, dah abah pergi masjid seorang, kami tak semayang di rumah, abah tak bercara, jadi kami nak tarik abah sekali, jom kita terjun neraka ramai-ramai. Oh, dia nyusah kita pula dah. Dan harta kita pun sama juga. Kita bila banyak harta, pemeriksaan lama. Macam tuan-tuan daripada airport, daripada luar negara, kalau bawa beg satu je, custom tak tahan, lalu jalan. Asal heret beg, heret troli, ada kotak 3, datang pula pada Jakarta, memang kena tahan. Takut ada batik jauh dalam tu, dia akan cek sesa. Jadi harta ni nyusah kita. Tapi bila sedekah, dia akan memenangkan kita. Yang kelima, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Dulu saya ni tidak fana, tapi sekarang bila dah sedekah, saya dah jadi baqa. Dan yang kelima, dia akan sebutkan kepada kita, kuntu qalilatan fakasartani. Dulu saya punya nilai sedikit, tapi sekarang saya jadi multiplier effects. Jadi di penghujung pertemuan pada malam ini, saya ingin menyeru diri saya dan tuan-tuan perempuan sekalian, ayolah kita berzakat. Mungkin ada tuan-tuan akan kata, saya bayar zakat semua. Zakat awak mana? Hak bulan puasa tu, la ilaha illallah, itu zakat fitrah. Lain. Zakat fitrah tu zakat badaniyah kita panggil, cukai kepala, itu lain. Sekarang ni berapa? Dah harga dah tiga harga kan. Dulu RM7 flat rate, sekarang ni ikut beras dah. Tuan-tuan makan beras apa? Kalau beras tempatan lain harga, makan beras siam lain harga. Ada orang dia tak makan nasi, pening kepala, saya tak makan nasi dah 4 tahun ustaz, macam mana nak bayar zakat? Yang tuan-tuan tak makan nasi apa hal? Oh, saya tak makan nasi sebab gemuk. La ilaha illallah, fitnah sungguh lah. Mana ada nasi boleh buat gemuk? Tak ada. Gajah sebiji nasi tak pernah makan, gemuk je. Mana datang gemuk? Gemuk bukan kira dengan nasi. Makanlah nasi, apa masalahnya? Jadi zakat fitrah tu lain. Dia ada satu lagi zakat, dia panggil zakat maliyah, zakat harta. Zakat harta ni ada banyak. Pertama, emas dengan perak. Ni saya tengok puan-puan ni, bling bling pakai emas pada tangan ada. Benda pulut panggang, pulut benda saya pun tak kerti benda kenamanya. Pulut lepa, apa kenama? Pulut dakar. Pulut dakar. Gitulah kurang lebih, kita tak kerti juga, tahu nengok orang pakai penuh macam mami jarum. Don't play emas dengan perak benda zakat. Dia emas ni ada emas tak dipakai, emas simpan, dan ada pula emas yang
dipakai sebagai perhiasan. Dua-dua tu ada kira-kira dia. Bukan boleh pakai saja-saja. Emas yang disimpan, iaitu yang tak dipakai walau sekali dalam tempoh setahun, kalau nilai emas tersebut menyamai atau melebihi 500 gram nisab, 500 gram nisab, 500 gram nisab, maka wajib zakat sebanyak 2.5%. Saya nak kira panjang, mengantuk belaka dah payah. Malam-malam ni matematik tak masuk. Nanti pergi jumpa dengan orang zakat di luar, ataupun ada masa esok pergi ke pejabat zakat, suruh dia kira. Contohnya dia 2.5% darab nilai emas yang disimpan. Kalau lebih nasab 21,000 ke apa, saya pun tak kerti nak ngiranya. Contohnya 22,000 lah, darab 2.5%. Jadi zakatnya lebih kurang 500,500. Tolong orang, bukan untuk kita, duit ni untuk tolong orang sebenarnya, bukan bagi kekerjaan tau, untuk pulang balik pada orang susah, 8 golongan susah. Dan ada juga emas yang dipakai. Emas dipakai sebagai perhiasan, tidak wajib dikeluarkan zakat andai kata tidak melebihi uruf. Yang pakai tak kena zakat. Tapi kalau lebih adat uruf pemakaian masyarakat setempat, wajib zakat dengan kadar 2.5% atas lebihan daripada nilai uruf. Emas saja, batu mata kita tak kira, emas itu saja. Mu'id letak kadar uruf 500 gram lah pakai, 500 gram. Jadi perempuan balikkan kira lah, cabut hak dia telinga, leher, perut, pinggang, segala apa. Mak nenek emas ada hak gantung pada badan, timbang sekilo. Kenalah zakat dia, jangan lebih 500 gram. Sekilo pakai, patutlah lama bersiap, la ilaha illallah. 500 gram itu pun banyak dah, 500 gram tu. Jadi kata emas pakai 550 gram, urus kita 500. Jadi berat emas yang layak zakat 550, tolak 500 gram, jadi 50 gram sajalah. 2.5% darab 50 gram, darab harga semasa. Harga semasa kena tengok harga semasa lah. Jadi emas pun kena zakat. Ini kena tanya orang zakat. Yang kedua, duit simpanan kena zakat. Lepas tu kalau masuk bank yang syariah compliant, dia dah siap zakat kan. Kalau yang tidak, memang kena buat kiraan. Yang ketiga, perniagaan, jangan lupa berniaga kena zakat. Yang keempat, saham-saham kena zakat. Yang kelima, pendapatan, penghasilan kita, gaji bulanan kita. Kaedah kiraan mudah, katalah RM1,000, darab 12, darab 2.5, baru RM300. Apa lagi? Zakat pertanian. Apa lagi? Zakat ternakan, zakat ma'adin, rikas. Ini kita tak masuk lah. Kita merasa agak duka cita apabila kita melihat kutipan kita agak kurang memberangsangkan, khusus untuk kita di daerah Kuantan. Kita di daerah Kuantan ini, kita ada 33 tanah rancangan, 12,000 peneroka kurang lebih. Tapi kita punya kutipan zakat kita baru 174 orang, tak banyak. Sedangkan bagi daerah-daerah lain, tanah rancangan lain, sama ada di Muazzam, di Pekan, itu memang tinggi, ribu-ribuan jumlah orangnya. Jadi kita di Kuantan ni kurang, mungkin kurang promosi ataupun kurang memahami, oh kena zakat, ingatkan zakat peterah, padahal dah dia ada zakat lain. Sebab nak terangkan di ujung ni, kita bayar zakat, duit ni bukan masuk ke kerajaan negeri dah, duit ni masuk ke Baitul Mal. Baitul Mal guna duit ni untuk tolong 8 golongan. 8 golongan ni termasuklah orang sakit, orang sakit yang memerlukan. Tuan-tuan, kita di Lepah ni saja, orang sakit cuci buah pinggang ada 3 yang dapat bantuan daripada Majlis Agama. Seorang tu Majlis Agama bagi 3,500. Puratalah ada yang 4,000, 3,900, kita ambil 3,500. 3,500 sebulan, darab 12, situ saja dah 42,000. Darab pula 3 orang tu dah 126,000. Untuk 3 orang ni saja 100,000 lebih. Sedangkan kutipan zakat kita di kawasan ni baru 44,200. Tak padan. Itu baru untuk orang dialisis saja. Belum untuk asnaf yang memerlukan, orang baru masuk Islam, membantu anak-anak pengajian. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kita daripada duit ni kita bina asrama misalnya. Asrama untuk anak-anak yang belajar di Mesir. Tuan-tuan, membantu orang belajar agama ni tak rugi. Apa sebab? Orang belajar agama ni, dia balik, dia mengajar pula agama, jadi multiplier effect.
Setiap kali dia beramal, kita makan komisen pahala, sebab kita menyebabkan dia jadi pandai. Jadi sebab itu saya menyeru sekali lagi pada malam ini, marilah kita atas kemampuan yang kita ada, buatlah potongan zakat dengan pusat zakat Pahang ini, sebab segala bantuan tuan-tuan akan disalurkan kepada orang yang betul. Ada orang yang kata, saya tak nak bayar zakat, saya bantu sendiri. Itu sedekah. Sedekah hukum dia sunat, zakat hukum dia wajib. Saya zakat sendiri je, tak payah zakat dengan tu. Tuan-tuan baru tolong satu golongan, ibu tunggal je. 7 golongan lain, siapa nak menolong? Jadi kita payah nak merata pertolongan itu. Tapi kalau bayar dengan pusat zakat, dia dah ada channel dia yang khusus, siapa yang boleh diterima. Dan sepanjang tempoh My Kampung ini pun ada maklumat, tuan-tuan boleh tengok berapa dah dia belanjakan, golongan mana yang dapat dan sebagainya. Jadi kita tahu duit kita ke mana. Jadi ringkas cerita, jangan tangguh-tangguh lagi. Habis majlis lingkaran, serbulah pusat zakat. Kalau gerai dia masih dibuka lah, kau dah tutup, tak ada arah lah. Dapatkan maklumat macam mana kita nak menyumbang untuk agama kita, membantu 8 golongan yang memerlukan dalam tempoh kesusahan sekarang. Jangan takut miskin kerana menolong orang. Ingat, takkan kaya orang yang kedekut, takkan miskin orang yang bersedekah. Ayolah, tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, muka manis, mulut peramah. Jangan jadi kedekut dan tamak, menolong orang kita tak nak, menimbun harta tak agak-agak, rakyat miskin buat-buat tak nampak. Inilah orang hati busuk, perangai tak cedak. Orang kedekut berkira-kira, bakil kedekut tangkai jering. Lama berfikir bila menyara, kerana takut taburnya kering. Moga-moga kita tak masuklah golongan itu. Sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Di hujung pertemuan ini, saya ingin mengambil kesempatan mengajak tuan-tuan puan-puan, kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita di bumi Palestin. Mudah-mudahan perjuangan mereka dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hadimal ahzab. Ihzimul yahuda wal ghasibin al mukhtalifin wansurna alaihim wa zalzilhum. Wahai Tuhan yang pernah menghancurkan tentera Al-Ahzab, hancurkanlah Yahudi yang merampas dan menjajah. Bantulah kami berjuang ke atas mereka dan goyangkanlah pendirian mereka. Allahumma badid syamlahum wa farriq jama'ahum wa syattid kalimatahum khalif bain qulubihim wa zalzim aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar wa ya muntaqim. Allahumma anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'alal qaumil mujrimin. Wahai Tuhan kami, pecah belahkanlah kesatuan mereka, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah hati mereka, goyahkanlah pendirian mereka, hantarkan kepada mereka anjing dari anjing-anjing suruhanmu. Wahai Tuhan, turunkanlah ke atas mereka kemurkaan dan juga kesakitan darimu. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin al yahud. Ya Allah, bantulah orang Islam dan pejuang Islam dalam pertempuran mereka dengan Yahudi. Allahumma ansurna alaihim fi kulli makan. Ya Allah, bantulah mereka mengalahkan musuh di mana sahaja. Allahumma a'lal fihim ajaib qadratik. Ya Allah, tunjukkan pada mereka keajaiban kekuasaanmu. Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badda wa la tughadir minhum ahada. Ya Allah, jadikanlah jumlah mereka boleh dibilang, bunuhlah mereka sebinasanya dan janganlah engkau lepaskan mereka walau seorang. Allahumma ja'al silahum fi sudurihim wa kaidahim fi nurihim wa tadbirahum tadbiran lahum. Ya Allah, jadikanlah senjata mereka tertembak ke dada mereka sendiri. Jadikanlah segala taktik mereka terkena tengkuk mereka sendiri.
dan segala perancangan mereka sebenarnya menghancurkan diri mereka sendiri. Allahumma ahlikhum kama ahlakta Iram wa 'ad. Allahumma sub 'alaihim suta 'adzab fa innahum afsadu fil bilad wa qatalu al ibad. Ya Allah, hancurkanlah mereka sebagaimana engkau hancurkan kaum Iram dan juga 'Ad. Ya Allah, pukullah mereka dengan paluan azab kerana mereka telah melakukan kerosakan dan merosakkan hamba-hamba-Mu. Allahumma ja'al malaikah tu'inal muslimin. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma saddid rasasahum. Ya Allah, jadikanlah malaikat membantu mereka. Ya Allah, tepatkanlah tembakan dan lontaran kepada Yahudi. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabirhum ala musibatihim. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Tabakkanlah hati mereka, kuatkanlah tekad mereka, berilah kesabaran dalam menghadapi musibah. Ya Allah, jadikanlah mereka syuhada. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.